أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Moga segala amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada Saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita, pengajian berkitab Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan disusun semula oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan para mujahid pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah yang dihormati sahabat takbiran Gema Nur Iman dan juga yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Saya syukur Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izin dan kasih sayangnya Allah izinkan untuk kita bersama lagi pada petang ini dalam bulan haram yang disebut sebagai bulan Rajab. Kita menghampiri penghujung-penghujungnya. InsyaAllah pada bulan 4 minggu depan kita akan masuk peristiwa Isra wal Mi'raj, satu perjalanan agung yang mana perjalanan itu disebut tentang satu keadaan, satu hadiah terbesar buat umat Nabi SAW, iaitu tentang solat. Tapi kalau melihat pada peristiwa itu, sebelum dihadiahkan kepada Nabi SAW, peristiwa ini satu hadiah, satu pemberian Allah kepada Nabi. Kenapa? Nabi kehilangan ahli keluarganya,
Nabi kehilangan isteri tercinta Sayyidatina Siti Khadijah. Dalam dakwah Nabi, Nabi dibaling batu sampai berdarah kaki Nabi, melecak kaki Nabi. Maka kesedihan itu Nabi sedih, Nabi sedih, Nabi sedih sampai Nabi dididik oleh Allah Ta'ala tidak bergantung pada manusia. Pakciknya tak ada, kan? Sayyidatina Siti Khadijah yang menjadi tulang belakang Nabi tak ada. Setelah itu berbagai-bagai peristiwa yang berlaku. Cerita menampakkan satu nikmat atas segala kesedihan yang dialami oleh Nabi SAW. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah itu tuan-tuan, waktu telah berlalunya disebut sebagai hari kesedihan, tahun kesedihan, maka Allah gantikan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Cuma kita nak merungkaikan sedikit apa yang disebutkan perjalanan agung itu. Bila Allah berikan pada Nabi, tetapi manfaatnya, pesan ibrahnya, pengajarannya kepada umatnya. Beri pada Nabi, Nabi cerita pada kita apa yang berlaku. Dan dalam tujuh membuang satu kesombongan dalam diri kita bahawa kita ni tak ada kuasa. Kita tak boleh belagak, kita tak boleh sombong, kita tak boleh riak, tak boleh takabur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu Isra Mi'raj ini menggambarkan kita mengenal malaikat yang mana kata Allah dalam Quran, datangnya malaikat yang menemani baginda Nabi SAW disebut sebagai syadidul quwa, yang kuat. Berapa sayap? Jibril alaihi salam ada 600 sayap. Sebabkan permintaan Bonda Ros, ibu kita, dia kata masuk sikit. Okay, kita masuk sikit dah, tak panjang. Kita berhenti sekejap lagi, kita berhenti. Maknanya, dalam cerita tu, Nabi ditemani syadidul quwa. Kenapa Nabi kena teman? Bukankah Nabi orang yang disayangi Allah? Nak menunjukkan pada kita, manusia ni tak ada apa-apa. Nak menunjukkan kita, manusia ni tak hebat mana pun. Sebab tu Allah menggunakan kalam subhanallazi asra bi'abdihi. Abdihi itu merujuk pada hamba. Kamu tetap hamba, sehebat mana pun kamu tetap hamba. Jangan kamu sombong. Kalau kamu tak sombong, kamu pergi pun, kamu pergi itu pun sebab Allah memperjalankan kamu. Ayat tersebut, subhanallazi asra bi'abdihi. Maka Allah nak cerita pada kita, yang menyampaikan, yang mengizinkan perjalanan agung itu berlaku adalah Allah Ta'ala. Manusia tak ada apa-apa. Sebab kalau disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi, kalau disebutkan dalam Quran, subhanallazi asra Muhammadi, atau kenapa tak sebut Muhammad? Sebab sebaik-baik title seseorang itu bertemu dengan Allah adalah sebagai seorang hamba. Bukan sebagai yang berjawatan, bukan sebagai orang yang mempunyai nama, tetapi sebaik-baik manusia itu adalah seorang hamba. Tuan. Tak ada selebih daripada tu. Sebab tu kena cuci jiwa kita. Aku ni adalah hamba. Bila hamba, jangan bersifat tuan. Bila kita tahu kita hamba, kita tak bersifat tuan. Bila kita tahu kita ni bukan tuan, kita ni hamba, kita ada pemilik. Dan setiap apa yang berlaku, kita mesti taat kepada pemilik. Sebab kita ni hamba. Merujuk pada ayat tersebut, bermakna status terbaik sebagai seseorang yang diizinkan Allah di atas muka bumi ini pulang semula dalam sebagai seorang hamba. Bukan orang kaya, bukan orang kenamaan, tetapi hamba. Hamba ni siapa? Setiap orang miskin? Tidak.
hamba yang dimasukkan siapa sahaja pun, hatta orang miskin, hatta orang kaya, tetap hamba saat kamu berhadapan dengan Allah. Saat peristiwa agung itu Nabi bertemu pada satu tempat memohon kepada Allah status kamu sebagai seorang hamba. Cuma dalam peristiwa itu kelebihan. Sepakat ulama sebut Nabi naik dengan jasad dan roh dia. Bukan naik saja-saja. Lepas tu orang kafir kata apa? Dia kaji-kaji, dia kata apa? Mustahil. Orang yang boleh naik ke satu tempat yang ada lapisan 7 langit tu sampai Sidratul Muntaha tanpa pakai apa-apa. Kan kalau kita ambil gambaran angkasawan ataupun mereka-mereka yang menyatakan Neil Armstrong, orang pertama yang ke bulan. Tengok, dia perlu dengan roketnya, keperluannya. Sampai sana, kena pakai penutup kepalanya. Tetapi Nabi SAW pergi dalam keadaan sebegitu. Dalam pakaiannya, dengan capalnya, naik. Syadidul Quwa. Isra' memperjalankan. Mi'raj, naik. Naiknya Nabi, Allah jadikan satu kenderaan. Adakah Nabi balik-balik cerita, Nabi turun, Nabi kata, hampa tahu tak, aku ni ada buruk aku laju. Aku ada kena, ada tak Nabi belagak? Tak. Nabi tak cerita. Hak Nabi cerita apa berlaku saja agar peringatan. Kalau benda-benda yang mendatangkan kesombongan, Nabi tak cerita. Nabi kata tahu, aku ni naik atas tadi kan, aku jadi imam tu semua Nabi, imam semua Nabi cerita. Dan sejarah cerita. Tapi ada tak Nabi kata aku belagak-belagak? Tak. Semakin diangkat darjat, semakin rendah diri pribadi. Sebab tu siapa yang diuji, Allah sedang mengangkat darjatnya. Sebelum peristiwa, Nabi diuji. Allah angkat darjat Nabi ke satu peristiwa. Yang peristiwa itu disebut sebagai peristiwa agung. Wallahu alam. Tutup. Tak boleh panjang-panjang. Nanti sampai pula 6 suku nanti tak cerita Isra' Mi'raj. Tak baca kita. Baik, kita teruskan. Pada muka surat 266. Antara kesan daripada sifat sombong. Hatinya ditutup Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebenaran. Antara asbab mempunyai sifat sombong. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebenaran. Allah tak bagi. Makna tiada kebenaran. Sebab apa? Sombong. Macam mana nak dapat kebenaran bila tegur dia saja betul? Sebab tu Allah sebut dalam Quran pada ayat 35 dalam surah Al-Ghafir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah meteraikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong, lagi bermaharajalela. Allah tutup pintu hatinya ataupun daripada menerima kebenaran asbab sifat sombong. Bila ditegur, tidak berlapang dada. Bila diajak pada kebaikan, seolah-olah dia saja yang betul. Sebab itu hati-hati orang yang sombong ini Allah sebut dalam Quran, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah meteraikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong lagi bermaharajalela. Sedang dirahmati Allah. Mana antara ayat ini menunjukkan hidayah ditutup dan hatinya itu sentiasa tertutup untuk menerima kebenaran. Mereka-mereka itu yang sombong. Seperti mana iblis laknatullah tak dapat menerima. Sebab kenapa aku perlu sujud pada Adam? Sedangkan aku diciptakan Allah daripada api. Adam tu daripada tanah.
Dia tak dapat terima kebenaran kerana dia kena sujud pada Adam alaihi salam. Sebab tu orang yang sombong tidak sama sekali. Orang kata apa? Sama sekali tidak akan dapat menerima kebenaran. Dan kan apabila kita diperintahkan, kita tetap juga kena fahami bahawa itu adalah kehendak Allah. Sebab daripada sombong tak dapat menerima, maka kita mengendahkan perintah Allah SWT. Sebab itu hati yang sombong ni susah menerima hakikat sesuatu yang dia tak boleh terima. Sebab itu pandangan-pandangan yang disebutkan ulama antaranya sukar untuk mendapat kebenaran. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-A'raf 146. Seperti saya sebut tadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Memang orang kafir tak boleh terima. Dia sombong, mana boleh orang pergi begitu saja. Dia kata mana ada orang boleh pergi ke satu tempat langit yang mempunyai 7 lapisan tu dalam keadaan sebegitu, pakaian sebegitu tanpa apa-apa. Tapi Allah sebut syadidul quwah dengan malaikat. Malaikat ni memanglah tak nampak. Tuan. Tapi orang kafir kata, bohong lah. Bohong, mana boleh orang pergi begitu. Kita nak pergi nak. Contohnya gitu. Sombongnya menerima kebenaran. Kita kena terima satu benda yang kita kena terima benda tu. Supaya kita berinya. Setiap apa yang Allah tentukan pasti ada sebab. Dan rahmati Allah. Dan juga kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 146. Antara punca ada sifat sombong mudah terpesong daripada keterangan-keterangan Allah. Ini merujuk pada orang Yahudi. Mereka sombong, tak mau dengar. Bukan hatta mereka-mereka yang orang Yahudi, kadang orang Islam, hatta mereka dilahirkan Islam pun ada sombong dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik, tengok kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang yang sombong di muka bumi dengan tiada alasan yang benar. Dan rahmati Allah. Melihat mudah terpesong daripada perkara yang benar di bawah Allah, maka dia change. Tak merasakan kebenaran itu ada. Mudah menterbalikkan segala kebenaran yang Allah sampaikan. Boleh juga saya kata bahawasanya kalau orang-orang yang tak solat itu adalah orang yang sombong. Sebab yang memberi rezeki Allah. Atau kita sebut nikmat Allah bagi, tapi tak mau sujud kepada Allah. Sebenarnya kalau kita ambil sedikit penceritaan Nabi Adam dan juga Iblis laknatullah. Maknanya apa? Adam sujud kepada Allah. Begitu juga dengan Iblis. Cuma Iblis tidak sujud pada Nabi Adam. Kita ni, kalau hak jenis tak sujud pada Allah ni, Allah perintahkan kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj hadiah 5 waktu. Daripada 40, kata Nabi Musa alaihissalam, umat kau tak mampu. Minta sampai 5 pun kata Muhammad, aku malu dah. Nak minta pada Allah Ta'ala. Tapi ternyata hari ini yang 5 pun masih ada yang tidak solat. Kalau Iblis itu sujud kepada Allah, mengakui bahasa Allah sebagai Tuhan, cuma tidak sujud kepada Adam. Tetapi ada manusia tak sujud pada Allah. Maka di sini kita boleh menilai siapa lagi teruk daripada orang yang tidak sujud kepada Allah SWT. Okay, baik. Tentang rahmati Allah. Dan antara ayat dan hadis lain yang melarang dan mencela sifat sombong termasuklah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Nampak? Allah kata wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Sombongnya kamu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri, menghina, merendah-rendahkan orang lain. Lepas tu berjalan di muka bumi ini dengan apa yang didapatinya, dengan lagaknya, dengan sombongnya. Kadang-kadang kita duduk dengan orang, kita jumpa orang, kan dari kita tengok, dia ada everything. We say everything. Tengok orang, dia ada ni, dia ada ni. Lepas tu, sombong ni dia. Kadang orang tak sombong, tapi orang kata kita sombong. Kita tak sombong. Kan contoh kan, kita perempuan. Kan? Kita kena jual mahal. Sebab kita harga diri kita mahal. Lepas tu tak boleh suka-suka orang borak dengan kita. Tak boleh suka-suka orang WhatsApp kita sebab kita ada harga diri. Tuan-tuan. Tak boleh suka-suka, tak kenal tiba-tiba, sombong dia ni. Tak, tu cerita lain. Tu kena sombong sebab kita ada harga diri. Orang lelaki kacau kita, ya ke, gedi-gedi, itu maknanya tak ada harga diri. Sombong lagu tu tak apa. Sebab mempertahankan diri. Hak jenis sombong tak boleh tu. Bila ada benda yang lebih daripada orang lain, pandang rendah pada orang lain. Bila ada sesuatu lebih daripada orang lain, berlagaknya, berjalannya berlagak, cakapnya berlagak, sifatnya berlagak. Kalau ibu-ibu biasa tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk. Tengok apa dia sebut. Kan dia masuk terampung ising semarti lengkap. Lepas tu dia dapat harta, dia pun balik. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia balik. Lepas dia balik rumah tu, dia pun tanam. Dia punya harta tu dekat dalam tanah dia. Dia gali. Emas tu dia letak dekat dalam tanah tu. Lepas tu dia kata apa? Ana sudah jadi orang kaya. Mesti ubah jalan. Dia kata apa? Mesti ubah jalan. Bahasa dia kan mesti ubah jalan. So dia cuba ubah jalan. Ubah jalan. Cuba tengok perbuatan tu. Dan rahmat Allah. Perbuatan tu. Apa? Bila aku kaya, aku kena ubah jalan. Cara tu betul tak? Dalam Islam, selalu pesan guru kami, bila kamu kaya, bukanlah ubah penampilanmu, tetapi semakin banyaklah kamu ubah tentang sedekahmu. Semakin ubah ibadahmu lebih baik kerana nikmat itu diberikan kepada kamu. Batu, bila cerita tu kita tengok, dia pun tunjuk, ana kena ubah jalan, kena tukar jalan. Sebab sudah jadi orang kaya. Makna jadi orang kaya, kena ubah jalan. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia dapat kekayaan tu, dia bagi orang makan, dia bagi wang mas, menggunakan kekayaan itu supaya tidak sombong. Tetapi apa yang kita boleh sebut, tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang kita dapat, jangan pula kita berlagak sombong. Sampai kita memandang rendah pada orang lain dengan sebab apa yang kita ada. Dan jangan pula terkebur. Dan jangan pula kita berjalan dalam keadaan action. Bahasa kita berlagak. Berlagak betul lah Mamat ni. Contohnya begitu. Dulu kan. Belagak tu sekarang dia. Kan sebab tu, kita boleh dapat kejayaan. We can change anything from success. Tetapi cara kita change tu mesti dilihat ke arah yang baik. Supaya tiada cemuhan. Macam saya sendirilah. Saya sebut ibu-ibu contoh. Saya dulu orang yang susah lah. Sebab rumah mak pun rumah papan. Tidur pun adik-beradik dekat dapur. Itulah dapur, itulah tempat mandi. Baju sekolah kita pun tak banyak, satu helai.
Tapi bila hari ni Allah bagi, bukan bermakna Allah suruh kamu jadi belagak. Allah suruh kamu jadi bersyukur. Supaya bantu orang yang berada seperti keadaan kamu. Kadang-kadang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab tu kadang-kadang datang dengan terus kekayaan bahaya. Tetapi sekiranya datang kekayaan itu sebelumnya itu kesusahan, maka terhakislah sifat sombong. Tetapi ada juga orang yang susah, datangnya senang, datangnya sifat sombong, datangnya sifat ujub. Sebab nikmat. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, kenapa bila kita doa, Allah Ta'ala tak bagi? Sebab takut ni. Ustaz, saya doa, Ustaz, kalau boleh saya nak ni, saya nak kaya, saya nak ni. Allah Maha mengetahui. Kalau kita dapat, apa terjadi? Sebab tu kena sangka baik. Kenapa Allah tak bagi aku? Rupanya yang sedikit pun tak reti syukur. Macam mana Allah nak bagi yang banyak? Bila sedikit tak pandai syukur, bila banyak jadi sombong. Tapi yang sedikit pandai syukur, insya-Allah Allah bagi yang banyak pun pandai syukur. Okey, jelas. Tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Baik. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. Sayyidina Harithah bin Wahb Al-Khuzani berkata, dia dengar Nabi SAW bersabda, Ala ukhbirukum bi ahlin nar, qalu bala, qala kullu utulin jawadhin mustakbirin. Mahukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Para sahabat jawab, bahkan wahai Rasulullah, baginda bersabda, mereka adalah setiap orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan yang sombong. Keras lagi kasar. Bahasa kerasnya apa tuan-tuan? Hatinya tu. Hatinya keras lagi kasar. Tindakannya. Tamak lagi rakus. Dahlah tamak lagi rakus. Dan yang sombong. Wallahu a'lam. Sebagian hadis. Dan juga disebutkan muka surat 268 Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nari kullu ja'zariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannati dhu'afa'ul maghlubun. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras. Kenapa kasar keras? Sifatnya. Bukan kasar maksudnya tu, Ustaz, jadi ada orang perangai dia kasar. Kata lemah lembut itu adalah akhlak Nabi SAW. Hak yang disebutkan kasar dan keras ini cara dia. Akhlaknya, tindak tanduknya tu agak kasar dan keras. Tak baiklah bahasa mudah. Dan orang yang bergaya sombong ketika berjalan, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang bakhil, adapun penduduk syurga adalah orang yang lemah dan tidak berupaya. Tengok, kata Nabi SAW, Inna ahlan nari kullu ja'zariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannah ad-du'afa'ul maghlubun. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras. Orang yang bergaya sombong ketika berjalan. Asyik tengok jalan. Wah, bergaya mamak ni. Sombong pula tu. Masya Allah kan. Daripada dulu tak dikenali, sekarang dikenali. Jangan jadi orang yang sombong. Hidupmu ada ilmu, jangan sombong. Ilmu hidupmu banyak yang mengikuti ceramah-ceramahmu, jangan sombong. Hilangkan sifat itu daripada dirimu. Orang yang banyak mengumpulkan harta, betul ke Ustaz? Betul. Sebab orang yang banyak mengumpulkan harta ni tuan-tuan, sifatnya tu lupa pada hari akhirat. Sebab dia nak harta je. Sampai dia lupa tanggungjawab dia kepada Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan, semakin dia lupa adanya hari kebenaran ataupun hari perhitungan. Duk sibuk kumpul harta. Pagi, petang, siang, malam jumpa customer. Sibuk cari duit. Tak sedap-sedap rupanya dah mati. Terlupa beramal. Yang berikutnya, orang yang sangat bakhil. Bakhil ni kedekut. Ada harta tapi kedekut. Tak guna harta tu pada jalan yang betul. Kedekut ni sifat kedekut.
Kedekut ni banyak pencerahan ulama. Ya? Banyak sifat kedekut. Bakhil dalam menyampaikan apa yang dia ada. Contoh ilmu. Ilmu ni tuan-tuan kita kena kongsi. Jangan ada bakhil. Itu juga dengan harta. Harta ni kita ada, jangan bakhil. Sebab apa yang Nabi sebut, apa yang disedekahkan adalah milik kita. Apa yang kita simpan bukan milik kita. Jangan kamu jadi orang yang bakhil. Bakhil ni kedekut. Dan juga ada pun penduduk syurga wa ahlul jannati du'afa. Ada pun penduduk syurga adalah orang yang lemah dan tidak berupaya. Sebab tu majoriti penduduk di syurga adalah orang miskin, orang kaya, orang yang tidak berupaya, orang yang biasa-biasa sederhana penampilannya, tapi syurga tempatnya. Sebenarnya ayat ni tuan-tuan bukanlah menakutkan kita, ataupun hadis ni bukanlah menyuruh kita supaya tak kaya, tak. Justru kita kaya. Tapi jangan jadi orang kaya yang sombong. Hadis ni juga memberitahu pada kita, janganlah berlagak di atas muka bumi ni. Sebab sombong tu bukan sifat manusia. Sombong yang sebelum ni kita belajar, yang kita sebut sebagai kibriyaun ataupun azamatun, adalah milik Allah. Makna apa siapa sekali kita pun, walaupun kita pakai Ferrari ke Lamborghini, tak boleh sombong. Dan ustaz kena sombong, tak boleh sombong. Tak boleh sombong, tak boleh. Jual mahal, itu boleh. Kalau seorang perempuan yang belum berkahwin, kena jual mahal. Jangan murah sangat. Perempuan ni ada harga diri. Ya? Wallahu a'lam. Dan juga pada nota kaki yang keempat, kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal az-zarifi suwari rijal yaghshahum az-zullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulasa ta'luhum narul anyari yuskauna min usarati ahli naril tinatal khabali. Pada hari kiamat, orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Pada hari kiamat, orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Semut kecil. Kehinaan akan meliputi mereka daripada pelbagai sudut. Mereka akan diiringi menuju sebuah penjara di dalam Jahannam yang bernama Bulasa. Dan dalam bahasa Arab, Jahannama yusamma Bulasa. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Ini bagi orang-orang yang sombong. Mereka akan diberi minum dengan nanah penduduk neraka, iaitu tinatul qabal, lumpur kebinasaan. Allah SWT. Orang sombong akan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka daripada pelbagai sudut. Mereka akan diiringi menuju sebuah penjara di dalam Jahannam yang bernama Bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diberi minum dengan nanah penduduk neraka yang diberi sebagai nama Tinatul Qabal, iaitu lumpur kebinasaan. Allah tuan-tuan. Dahsyat bagi orang-orang yang balik kepada Allah dalam keadaan sombong. Sebab itulah kan tuan-tuan, kalau orang yang tak mengaji agama, tak faham agama, buruk padanya kalau ada sifat sombong. Tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan, Tinatul Qabal Kiba'al, iaitu diberi minum dengan nanah penduduk neraka. Tuan-tuan, minum nanah. Nanah ni tuan-tuan, benda yang jijik. Benda yang mudarat. Allah. Tapi dimasukkan pula mereka dalam penjara yang bernama di dalam neraka Jahannam bernama Bulas. Pakar mereka. Tuan-tuan, itu sombong baru. Sebab tu Nabi sebut sebesar biji sawi ada sifat sombong,
tak masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan bayangkan hari ni kita meninggal, tapi diri kita ada sombong. Hari ni kita tengok orang lain, kita tengok diri kita, kita kata kita yang paling baik. Oh, bahaya. Hari ni tuan-tuan, Allah bagi kita sesuatu kelebihan. Kita tengok orang lain, kita pun asyik. Asal aku lagi hebat pada dia. Dah jadi sombong. Kita tak hebat mana. Kita ni tak ada benda. Kosong. Kan? 2 minggu baru-baru ni pun saya masuk TV tuan-tuan. Tak rasa hebat mana. Cuma dalam hati buanglah aku sifat sombong. Sebab kat luar tu, ada lebih layak lagi yang boleh bercakap dalam TV. Tapi Allah pilih kita untuk sampaikan benda tu. Semuanya Allah Ta'ala. Kalau kita fikir begitu, kita akan dapat hakir sifat sombong. Bahaya sifat sombong ni. Sebab tu, ulama-ulama terdahulu mengajar ke agama sangat takut tentang kemasyhuran. Sangat takut kemasyhuran dan sangat takut bila diangkat-angkat. Kerana takut datang sifat yang sombong. Kalau kita pernah dengar juga seorang namanya Habib Ali Al-Jufri. Tuan-tuan, dia angkat, dipuji. Tuan-tuan, akhirnya di saat orang semua dah pulang, lalu dia pun membasuh tandas supaya menghilangkan sifat pujian tadi agar dia menghilangkan sifat sombong. Betul tuan-tuan. Memuji pujian yang paling ditakuti. Sebab manusia boleh jadi sombong. Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga dosa pertama iblis, sebahagian salah menyebutkan dosa pertama kali yang dilakukan kepada Allah oleh iblis adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Wallahu a'lam. Maka apa yang disebutkan Allah melalui Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat kecuali iblis. Ia enggan dan takbur dan menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Asal iblis ni dipanggil sebagai Azazil. Sebab tidak tunduk kepada Adam, maka namanya menjadi iblis, iaitu iblis. Sayyidina Qatadah ketika mentafsirkan ayat ni berkata, iblis berasa iri hati, hasad dengan Adam. Janganlah usir, nanti dia tak lari. Lari Dia mana pula? Ini Sayyidina Qatadah ketika tafsirkan ayat ini berkata, iblis berasa iri hati, hasad dengan Adam kerana kemuliaan yang diberikan Allah. Sebab tu kita kata, ya, hasad dah datang dah daripada baginda kepada Nabi Adam AS. Belumlah hasad sebab kemuliaan diberikan pada Adam. Iblis mengatakan, aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Kesombongan ini menjadi dosa yang pertama sekali berlaku pada iblis, sombong dengan tidak mahu sujud kepada Adam. Sebab aku ni daripada api, Adam. Itulah sombongnya. Lalu ia menjadi iri hati sebab kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Maka tawaduk adalah redha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Ia merupakan sifat mulia yang berada di pertengahan antara sombong dan menghinakan diri, dipanggil tawaduk. Hendaklah kita bersifat tawaduk. Tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, wajadnal kirama fit taqwa wal ghina fil yakin wasyarafu fit tawaduk. Kami dapati kehormatan dalam takwa, qanaah berasa cukup dalam keyakinan kepada apa yang ada di sisi Allah, dan kemuliaan dalam tawaduk. Betul. Kemuliaan dalam tawaduk ni betul. Orang yang sentiasa rendah diri, Allah angkat darjat. Tak perlu terlalu menyombong dengan apa yang kita ada. Baik. Merendah diri, tawaduk, sifat terpuji. Jika sombong adalah sifat yang dicela, maka merendah diri ataupun tawaduk sebaliknya adalah sifat yang dipuji oleh syarak. Jangan sombong, jadilah kamu yang
rendah diri. Berkata Urwah bin Al-Warid berkata, at-tawadhu'u ahadu musa'idi syarafi wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawadhu'. Tawadhu' adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Rendah diri. Allah angkat darjat, Allah beri kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang berasa iri hati kecuali dengan sifat tawadhu. Betul, saya suka ayat ni. At-tawadhu'u ahadu musa'idi syarafi wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawadhu. Tawadhu adalah salah satu kemuliaan, salah satu jalan menuju kemuliaan. Sifat nikmat wa kullu ni'matin mahsudun. Setiap nikmat pasti ada yang berasa iri hati dengannya. Kecuali sifat tawadhu. Tak terlalu menonjol, sentiasa merendah diri. Tak selalu ke hadapan, kerana setiap nikmat pasti ada iri hati. Apa jua nikmat, mesti ada nikmat. Mesti ada iri hati. Kita sebar baik, ada iri hati. Kita jadi baik, orang pun ada iri hati. Maka hendaklah kita rendah diri. Tetapi jangan fikirkan iri hati orang. Kalau tidak, tak jadi apa-apa nanti. Cuma abaikan kepada yang selalu beriri hati. Lepas tu kalau kita berjaya, tak semua orang senang dengan kejayaan kita. Kalau kita orang yang pandai agama, sama juga. Pasti ada orang yang iri hati. Kalau anak kita berjaya dalam peperiksaan, pasti juga setiap nikmat itu ada iri hati. Wa kullu ni'matin mahsudun. Setiap nikmat pasti ada yang berasa iri hati dengannya kecuali sifat tawadhu. Sebab tu kalau tak ditanya, jangan dicerita. Kalau dicerita tanpa ditanya, akan timbul yang melihat tadi dengan iri hati. Wallahu a'lam. Cuma manusialah cara kita. Jangan ada dengki asbab nikmat orang lain. Pokoknya balik pada agama, insya-Allah tak timbul iri hati. Dan berkata juga dan dirahmati Allah Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama besar hadis, berkata, ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbala sahibnahu 50 sanah maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi min as-salahi wal khairu. Tidak pernah aku melihat seseorang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Kami telah bersahabat dengannya selama 50 tahun. Tidak pernah dia menyombongkan diri terhadap keelokan dan kebaikan yang beliau miliki, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang kita juga yang menghilangkan tawadhu dalam diri kita asbab pemberitahuan tentang sesuatu nikmat. Maka hilanglah tawadhu. Takut-takut semakin bercerita, takut-takut semakin sombong. Ini peringatan buat kita jugalah. Kan kadang kita berkuliah. The one day kita boleh kuliah sampai 10, 15, kadang sampai 5-6 kali satu kuliah, dan kita post in story lah. Kita berkuliah dan pada masa sama kita akan rasa belagak tengok aku ada kuliah 5-6 hari sehari. Di situ timbul sifat sombong. Kalau boleh rendahkan diri, jangan terlalu ke hadapan, sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Contohnya, waktu dalam memilih tak handsome, jangan handsome sangat. Kalau tak handsome, jangan tak handsome sangat. Kalau handsome pun jangan handsome sangat. Dekat-dekat je. Ada ke tengah-tengah tu okey. Kalau baik, kena baik betul-betul. Tak di tengah-tengah. Sebab baik benda yang disuruh. Tak boleh jahat sikit. Baik mesti baik terus. Wallahu'alam. Baik. Sikit lagi. Berkata Ziyad An-Numari berkata, Az-zahidu bi ghairi tawadhu'in kasyajaratil lati la tusmir. Orang yang zuhud tetapi tidak tawadhu adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Tak merendah diri, zuhud tapi tak rendah diri, tak tawadhu, seperti pohon nampak hebat tapi tak ada buah, hasilnya tiada. Dan kalau tengok ada pokok tapi tak ada buah, tak cantik dilihat. Tapi kalau tengok pokok ada buahnya, cantik dipandang. Walaupun zuhud tapi luarannya tak menggambarkan sifat tawadhu, maka tak indah dipandang. Wallahu a'lam. Dan terakhir,
Imam Syafi'i berkata, arfa'un nasi qadra man la yara qadrahu wa aghsaruhum fadlan man la yara fadlah. Orang yang paling mulia ialah orang yang tidak pernah melihat kemuliaan. Orang yang paling mulia ialah yang tidak pernah melihat kemuliaannya. Jangan rasa diri kita mulia. Orang yang paling utama ialah orang yang tidak melihat keutamaannya. Jangan terlalu melihat diri. Bila terlalu melihat diri dengan kemuliaan, keutamaan, akan menjadikan kita melihat kekurangan pada diri orang lain. Lihat saja kita ni rendah daripada orang lain. Lihat saja keadaan kita ni lebih rendah daripada orang lain. Hamparkan sifat tawadu. Jangan kita yang berlebih-lebih. Saya pernah satu kisah tu saya ingat lagi. Saya kuliah. Saya datang ke masjid. Bila saya sampai kat masjid, rupanya orang lain dengan tiba-tiba habis-habis solat, orang lain naik di tempat kuliah. Maka saya duduk, saya dengar. Kenapa kita duduk kena dengar? Tawadukkan dirimu. Jangan berasa dia tak layak bagi. Ada kalanya kamu kena rendahkan diri kamu dengan mendengar orang memberi kuliah. Sampai suatu saat, kalau kamu tak boleh dengar orang bagi kuliah, maka sombonglah kamu. Saya ceramah Ustaz, saya tak dengar orang ceramah. Hilangkan sifat sombongmu. Walaupun kamu mengajar, tetap juga kena belajar. Itu cara hilangkan kesombongan kepada kamu bila sudah mengajar. Iaitu pergilah belajar dan mendengar apa yang diajar oleh orang lain. Itu para ulama buat. Ulama datang di majlis ilmu sedangkan dia ulama. Tapi nak duduk membuang sifat sombong, malahan merendahkan diri dengan sifat tawadu. Wallahu alam, kita berhenti takat dulu. Muka surat 270, nanti kita sambung 271 insya-Allah. Panjang lagi kita dalam sifat sombong. Wallahu alam. Baik. Ada soalan daripada yang bertanya dan nak ditanya? Silakan. Silakan jemaah. Ambil peluang tanya Ustaz. Silakan, ada masa 3 minit lagi. From right now, you can ask me what you want to ask. Bagus. If you want ask, I will answer this question. Answer. So how? I think very clearly. Apa tak boleh tanya Ustaz cakap orang putih kata ni. Ya. Nah, kena tanya pun dalam orang putih tu nah. Itu yang tak boleh tanya. Sila kepada yang nak bertanya, sifat sombong ni bahaya no. Tak pun tanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa? Kan Ustaz kan? Bahasa Arab dia sebut bahasa Arab. Tak boleh tanya bahasa Inggeris, tanya bahasa Arab. Pun boleh. Kalau tak boleh, pakai bahasa lain pun boleh. Ustaz, Sila. Ustaz nak tanya. Ha. Kadang-kadang kan ajar anak buat homework, buat kerja rumah kan. Anak sekolah rendah. Tak, kadang bila datang tengah hari nak marah tu, dia boleh keluar ayat. Yang tu pun tak tahu. Yang tu sombong ke sebagai seorang ibu pada anak? Okey, baik. Terima kasih. Ni kalau itu pun tak tahu tu tak. Itu biasa Pekan Nazrina buat ni. Sebab tu dia tanya. Baik. Dia kata, Ustaz, adakah itu sombong? Tidak, itu dalam pembelajaran. Cuma kaedah psikologi akan menjatuhkan keinginan anak-anak tu dan merasakan dirinya tak betul, rasa dirinya tak bagus. Jatuhlah dia punya kata apa, spirit dia tu. Sebab tu kalau kita nak ajar, tak boleh marah gitu. Kata-kata tu menyebabkan spirit anak-anak kita jatuh. Taklah dikira sombong. Cuma percakapan kita tu seolah-olah kita letakkan anak kita ni di batas kita. Tak sama, kita orang dewasa. Dia budak-budak. Macam saya mengajar tauhid anak saya. Dia tanya Ustaz, dia kata, macam mana ni bah? Allah Ta'ala begini, faham tak? Dia kata, tak faham lah bah. Tak apa, kita tak boleh kata, itu pun tak boleh faham. Memang untuk memahamkan sesuatu, sukar bagi anak-anak. Cuma bahasa tu kita kena jaga-jaga. Wallahu'alam. Supaya spirit diorang tak jatuh.
Nanti kalau diorang berfikir, diorang akan kata, oh lah rupanya mak aku pun cakap macam ni. Aku bodoh ke apa? Spirit dia boleh down. Sebab mungkin dalam kita mengajar tu, kita marah. Tapi kena jaga-jaga ungkapan kita tu. Sebab takut kalau kita cakap, takut sampai bila-bila tak tahu. Sebabkan kita kata anak kita ni tu pun tak tahu. Sampai bila-bila pula tak tahu. Sebab tu jangan marah lah. Anak-anak ni ada sistem cara belajar dia. Sebab tu kena jagalah. Perkataan tu boleh menjatuhkan daripada segi psikologi. Anak-anak yang belajar downkan dia sebab percakapan kita. Kita kan belagak lah. Kita tak kira belagak, cuma kita marah. Tapi cara kita bercakap tu seolah-olah kita tahu semua. Jangan sampai begitulah. Wallahu'alam. Kita tak niat pun nak sombong. Terima kasih Ustaz. Betul lah tu. Tak, dia bila mood swing tu Ustaz, bila dah bagi tahu sampai lebih 3 kali tu yang dia keluar ayat tak betul tu. Biasa. Kalau Nina biasa, dia memang garang sikit. Muhasabah diri petang ni. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Saya suka juga bila Kak Zina cakap, yelah kita bukan level, anak-anak bukan level kita. Dulu kita pun sama juga macam dia orang, kan, anak. Tapi bila kita kena marah begitu, kita akan down. Spirit kita jatuh. Kita jadi macam Allah, mak aku cakap macam ni, cakap kasar-kasar. So spirit dia tak okey lah. Dia punya keadaan tu jadi macam down sikit lah. Lepas tu bila kita dah ajar berkali-kali, sebab tu kita ingat yang fahamkan dia bukan kita. Yang fahamkan dia adalah Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu selalu pesan guru kami, almarhum ibu kami, selalunya sebelum mengajar anak-anak, mesti minta doa dulu pada Allah. Ya Allah, apa yang diajarkan hari ni, ya Allah, kau bagilah anakku faham. Lepas tu setiap kali ni saya ajarlah pada ibu-ibu, bila kita hantar anak kita pergi sekolah, antara doa yang saya amalkan lah, lepas dia pergi ke pintu pagar, saya akan doa, ya Allah, ya Tuhanku, hari ni apa yang dia belajar daripada gurunya, mudah-mudahan ya Allah, dengan izinmu ya Allah, kau fahamkan dia ya Allah. Apa yang dia belajar, fahamkan dia dengan baik ya Allah. Sebab segala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang tertips. Mak saya selalu pesan bila kita dah hantar anak sekolah, masuk je kat pagar sekolah, kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau jadikanlah anak-anak aku faham apa yang dia belajar, yang diajarkan oleh gurunya, dia dapat faham apa yang diajarkan. InsyaAllah anak kita akan jadi anak yang baik. Sebab doa yang mustajab adalah doa ibu dan ayah. Lepas tu setiap kali hantar, mesti doa begitu. Jangan pernah sebut, kau ni malah ni nak pergi sekolah, kau nak jadi bodoh bodoh jangan sebut. Bahaya benda tu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik. Tak ada dah. Benda Nori ni kita boleh tutup. Sebab tekak tadi dah jumpa dia pakai ENT, dia kena pasal malam. Okeylah, mari kita tutup. Baru ingat nak tanya. Tapi dah Ustaz so tutup. Tak apalah. Minggu depan je lah. Tak payah. Zira. Bulan Rejab, bulan je. bulan Syakban tanya. Cepat tanya. Tak apalah. Rajuk dah. Tak adalah. Tak apa Ustaz dah haru nak ambil anak. Silakan. Nanti tadarus tanya. Tadarus bulan Ramadan. Oh, alhamdulillah. Lambat lagi Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah asal kita berjalan lancar dengan penawar bagi hati kesan daripada sifat sombong. Hati seorang itu ditutup Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebenaran. Moga-moga kita dilindungi daripada sifat sombong dan ujub ini. Merendah diri adalah sifat yang terpuji. Jadilah orang yang bersyukur dengan segala nikmat Allah yang direzekikan kepada kita. Sesungguhnya penduduk neraka adalah orang-orang yang sombong dan penduduk syurga adalah orang-orang yang lemah dan tidak berupaya. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz memberi manfaat kepada kita semua, menjadikan iktibar dalam menjalani kehidupan untuk menuju negeri akhirat. Moga kita semua penuntut ilmu ini dalam rahmat Allah. Moga kita semua jadi orang yang tawaduk dan kita tangguh pengajian kita hari ini ke minggu depan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemandor Iman. Mohon maaf anda ada sepang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kekurangan kami sendiri. Bagi mohon buat sikit bahan Ustaz. Malam ni kita ada kuliah Maghrib nanti bersama Yang Amat Arif Datuk Abbas Minuddin dengan syarah matan Al-Barahin jilid kedua pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Majid Ustaz bin Muhammad Naim.
Dengan itu, bagi untuk majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.